lintas langsung dari daerah Tutong bersama rakan kita Nur Adina. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sarina dan Hani. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, sihat afiat dan begitu juga yang kita harapkan kepada rakan-rakan kita di daerah Tutong pada pagi ini ya. Baik, kalau tadi di daerah Belait ada menyatakan keadaan cuaca baik-baik saja. Bagaimana pula keadaan cuaca di Pekan Tutong khususnya pagi ini? Baik, keadaan cuaca di daerah Tutong agak mendung ya pada ketika ini, tapi apa yang kita harapkan agar ia akan beransur cerah dari masa ke semasa. Mungkin kesempatan untuk beriadah di luar, memandangkan cuaca masih lagi sejuk di pagi hari Jumaat ini. Baik, Nur Adina, ingin mengetahui ni bagi Nur Adina secara peribadi, bagaimana caranya untuk mengekalkan semangat ataupun motivasi dalam menjalani tanggungjawab seharian? Baik, kalau saya secara peribadi untuk mengekalkan semangat ataupun motivasi ya, saya akan kekal fokus dan akan meletakkan antara target harian yang ingin saya capai. Jadi saya akan mencatat target harian ini dalam nota telefon pintar saya agar lebih mudah untuk saya melihat kembali apakah antara tugasan yang ingin saya selesaikan pada hari berkenaan. Jadi apabila dapatlah menyelesaikan tugasan ini, memang akan merasakan kepuasannya dan akan lebih bersemangat lagi untuk menjalankan kehidupan harian dan tanggungjawab hariannya pada hari yang seterusnya. Baik ya, seperti rakan penerbit nyatakan juga cukup bersetuju dengan apa yang Adina nyatakan, perlu fokus katanya. Saya pun suka apabila kita ni meneliti kembali apa yang telah pun kita ni lakukan pada hari tersebut dan melihat senarai, oh sudah tik tik kita perlu ada checklist senarai sekali. semak ya. Kalau saya tidak menggunakan senarai semak, hanya pengawalan daripada mentaliti kita ni ya, bersedia dan redah saja. Itulah ya. Baik, kita akan serahkan terus ya kepada rakan tugas kita Adina untuk berkongsi bahan dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Sarina dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda di pagi Jumaat yang penuh berkah ini didoakan semoga Auda akan dibukakannya pintu-pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan buat kita semua pada hari ini dan juga hari-hari akan mendatang, dan segala urusan yang hendak Auda lakukan pada pagi ini akan dipermudahkan dan juga dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Pada seperti biasa dalam pertemuan kita pada kali ini akan dikongsikan beberapa makluman mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong. Iaitu masih lagi berlangsung ya kursus Ibadah Haji dan Umrah bagi musim haji tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 2024 Masihi yang diadakan pada setiap hari Jumaat dan juga Ahad sehingga 8 Mac 2024, dan di peringkat daerah Tutong akan mengambil tempat di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nurain Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 8 pagi hingga 10.30 pagi. Manakala ada makluman yang seterusnya, pada hari Sabtu 3 Februari 2024 akan diadakan kempen kebersihan bersepadu anjuran bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong yang akan mengambil tempat di kawasan bangunan Kompleks Berjaya Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 8.15 pagi ya. Manakala makluman yang seterusnya, pada hari Ahad 4 Februari 2024 akan diadakan tamu bulanan Kampung Lomayan yang akan diadakan di Gerai Tamu Kampung Lomayan Tutong. InsyaAllah akan bermula pada jam 8 pagi hingga 11 pagi. Dan itulah Auda antara acara yang akan berlangsung di daerah Tutong pada minggu ini, dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisinya hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, ketika ini saya berada di hadapan Masjid Kampung Telisai, merupakan masjid kedua yang dibina di Kampung Telisai ini, yang dibina pada tahun 1981. Dan alhamdulillah sudah pada ketika ini juga masjid yang telah pun dibina ini boleh memuatkan sehingga 500 orang jemaah masjid. Dan bukan itu saja, di masjid ini juga diungkapkan pelbagai aktiviti-aktiviti keagamaan untuk para jemaah yang tinggal di sekitar kawasan Kampung Telisai. Dan untuk pakej program kali ini Auda, kita akan menyentuh mengenai dengan Masjid Kampung Telisai.
Mengikut pada sejarah pembinaan Masjid Kampung Telisai, ia telah dibangunkan sebanyak 2 kali, yang mana pembinaan pertamanya berada di satu tapak tanah berdekatan dengan tapak masjid yang ada sekarang dan telah dibangunkan pada tahun 1959 dan mula dibuka rasmi pada Jumaat 26 Ogos 1960 dan hanya digunakan sehingga tahun 1980 sahaja. Pada tahun 1981, Masjid Kampung Telisai yang kedua, iaitu yang baru dan masa ini digunakan, telah siap dibina di Jalan Tengah Telisai di kawasan tapak tanah seluas 1 ekar. Ia terletak berhampiran dengan tapak masjid lama berdekatan dengan Sungai Telisai. Pembinaan ini adalah kerana keramaian jemaah masjid yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, juga selaras dengan rancangan Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menggantikan masjid-masjid lama di negara ini dengan yang baharu. Pembukaan bangunan Masjid Kampung Telisai tersebut dirasmikan pada 30 Oktober 1981 dan pada ketika ini pegawai hal ehwal masjid yang ditugaskan untuk memeduli hal ehwal berkaitan masjid berkenaan ialah Yang Mulia Awang Saiful bin Ismail yang juga merupakan imam Masjid Kampung Telisai. Beliau mula ditugaskan di masjid tersebut pada tahun 2019. Masjid Kampung Telisai yang kedua telah siap dibina pada hari Jumaat 21 Julai 1981. Masjid ini mula digunakan bersempena dengan menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang diimamkan oleh khatib, dan imam pada ketika itu ialah Awang Haji Matusin bin Haji Baki, pemangku Qadi Daerah Tutong. Kemudahan yang terdapat di masjid ini ialah tempat sembahyang yang terbahagi kepada 2, iaitu ruang solat untuk jemaah lelaki dan para jemaah muslimah, yang mana boleh memuatkan yang terdahulu 150 ke 160 orang, dan dengan alhamdulillah dengan adanya penambahan yang terbaru, kapasiti ataupun muatan masjid ini boleh menjangkau kepada 500 orang jemaah. Bilangan penduduk Kampung Telisai yang semakin bertambah, khususnya adanya skim perumahan rakyat jati Telisai, maka Jabatan Ehwal Syariah pada waktu itu dengan kerjasama Jawatan Kuasa Masjid Kampung Telisai telah berusaha untuk membesarkan bangunan masjid ini dengan kebenaran Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Dengan kebenaran Majlis Ugama Islam, seorang hamba Allah telah mewakafkan sebahagian hartanya untuk membiayai perbelanjaan bangunan tambahan masjid ini. Masjid Kampung Telisai yang telah berusia lebih 40 tahun itu adalah tumpuan utama bagi para jemaah masjid yang tinggal di sekitar Kampung Telisai untuk melaksanakan sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu, di samping sebagai pusat bagi mengadakan kelas-kelas keagamaan seperti kelas pengkayahan muslimah Masjid Kampung Telisai, kelas Muqaddam dan Iqra, kelas Al-Quran dan lain-lain lagi. Begitu juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh ahli jawatan kuasa takmir masjid kampung berkenaan, sama ada secara harian, mingguan, berkala ataupun bermusim, seperti majlis membaca Yasin dan Tahlil, kuliah-kuliah ilmu, bengkel-bengkel fardu kifayah dan fardu ain dan sebagainya. Alhamdulillah, kemudahan-kemudahan yang sedia ada ataupun prasarana yang sudah direka bentuk di dalam masjid ini terdapat, pertama pejabat imam, nombor 2-nya terdapat juga bilik azan, kemudian tersedia juga satu ruangan library, buku-buku perpustakaan, kemudian ruangan solat para jemaah, bilik kuliah, tandas lelaki dan tandas perempuan, dan pada akhir tahun 2022 ada membina satu bangunan, iaitu bangunan bilik jenazah bagi
keselesaan untuk pengurusan jenazah di sekitar Masjid Kampung Telisai ataupun Kampung Telisai. Dan juga beberapa tempat berwudu yang mana telah diwakafkan oleh hamba-hamba Allah. Terdapat empat tempat berwudu yang berada di tepi-tepi ruangan luar masjid, koridor masjid ini, untuk bagi keselesaan para jemaah untuk mengambil wudu. Dalam masa yang sama juga terdapat juga satu van jenazah yang baru yang mana telah digunakan pakai semenjak akhir-akhir ini, lebih kurang 2 tahun yang lalu. Dengan adanya penambahan serta pengubahsuaian dari segi kemudahan dan infrastruktur dari awal pembinaannya sehinggalah sekarang, dapatlah memudahkan para jemaah masjid melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid tersebut yang secara langsung dapat mengimarahkan masjid serta mengukuhkan syiar Islam di negara ini, selain mampu untuk menerapkan nilai-nilai agama yang dapat mendidik jiwa dan rohani para jemaah masjid.